إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله نوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita dipertemukan dalam kuliah maghrib minggu keempat ni. Jadi kita pada minggu genap ni kita baca kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dan pada malam ini tuan-tuan kita tengok yang ada buku boleh tengok muka surat 112 iaitu nombor 23. Kita tengok kisah Abul Haisar dan Iyas bin Mu'az radhiyallahu anhuma. Dia bukan Abul Haisar tuan-tuan. Ya. Kena? Teratui? Dia dah tinggal dah ni. 100? Oh, dia semua dah sudah dah ni. Ibnu Ruman. Oh, okey. Mana saya tak tulis dah ni. Kita dah lepih Abul Haisar, dah lepih Abul Lahab semua ya. Kita sampai kepada Maisarah pun dah. 26 tuan ya. Sampai Ibnu Ruman kan? Okey. Ibnu Ruman dan Abdullah bin Abi Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nuaim telah meriwayatkan daripada sumber Al-Waqidi, daripada Ibnu Ruman, daripada Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berkata bahawa pada suatu musim haji pada zaman jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke perkemahan Bani Kindah. Nabi ni tuan-tuan, masa Nabi diangkat menjadi Nabi, 3 tahun kenabian tu Nabi menyembunyikan kenabiannya. Tahun pertama jadi Nabi, sampai tahun ketiga Nabi sembunyikan kenabiannya. Sampailah tahun keempat bawa ke atas, barulah Nabi keluar berdakwah secara terang-terangan. Jadi dalam kitab Dalailun Nubuwah ni, Abu Nuaim telah meriwayatkan daripada sumber Al-Waqidi, daripada Ibnu Ruman, daripada Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, jadi Ibnu Ruman dengan Abdullah ni menceritakan tentang perihal yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada suatu musim haji pada zaman jahiliyah, Nabi SAW datang ke perkemahan Bani Kindah. Memang musim haji, selama lepas tahun keempat tu, setiap kali musim haji, Nabi akan pergi ke setiap kemah-kemah ni, kaum-kaum ni, tujuannya untuk dakwah kepada manusia, mengajak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali musim haji, itulah yang Nabi buat. Dan Nabi pergi ke kemah Bani Kindah. Mereka ini termasuk orang Arab yang paling baik. Kerana itulah baginda mendatangi mereka dan berkata kepada mereka, "Aku mengajak kamu untuk menyembah Allah dan membela-Ku seperti kamu membela diri kamu sendiri. Jika kelak kamu menang, maka kamu akan jika kelak kamu menang, maka kamu akan beruntung." Ucapan baginda ini dengan sopan dan dijawab oleh mereka, "Alangkah indahnya perkataanmu ini. Namun sayang, kami adalah menyembah apa yang telah kami warisi daripada nenek moyang kami." Jadi Bani Kindah ni disebut dalam riwayat Dalailun Nubuwah antara orang Arab yang baik. Tapi baik-baik pun mereka cukup suka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Lepas tu kadang-kadang nama pun jadi hamba kepada berhala. Abu Lahab sendiri, nama dia bukan Abu Lahab. Abu Lahab tu gelaran. Nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Pak saudara Nabi. Namanya Abdul Uzza. Apa makna Abdul Uzza? Hamba kepada Uzza. Uzza tu apa? Berhala. Salah satu berhala besar yang terkenal di Mekah. Namanya hamba kepada Uzza. Jadi nak meninggalkan sembahan cukup susah. Termasuklah Bani Kindah ni, walaupun dia di antara Bani Arab yang lemah lembut orang ni, tapi bila berkaitan dengan nak tinggalkan sembahan, mereka kata kami mewarisi daripada nenek moyang kami, menyembah apa yang nenek kami sembah, kami sembah. Sedangkan sebahagian mereka ada pula yang berkata, "Wahai kaumku, ikutlah kepada orang ini, yakni Muhammad, sebelum kamu didahului oleh orang lain." Sebahagian nak suruh ikut Nabi, sebahagian tak nak ikut. Demi Allah, dahulu pernah orang-orang Yahudi mengkhabarkan kepada kita bahawa masa kedatangan seorang Nabi akhir zaman kini sudah datang. Namun sayang sekali dalam majlis itu ada seorang buta berkata kepada mereka, "Dengarkan petunjukku." Jadi masa Nabi kat Bani Kindah tu, Nabi berdakwah. Jadi orang Bani tu, orang kaum tu dah pecah. Sebahagiannya tak nak ikut Nabi, nak terus dengan agama nenek moyang. Sebahagiannya kata kita ikutlah Nabi Muhammad ni, sebab dulu aku pernah dengar Yahudi, orang Yahudi dia dah dapat kitab Taurat. Dia dah baca Taurat tu. Dia dah tahu akan datang seorang Nabi akhir zaman yang turunnya, lahirnya di Makkah pada sekian waktu. Orang Yahudi tahu tanda-tanda tu. Dan ada di kalangan orang Bani Kindah ni yang mendengar cerita daripada orang Yahudi. Kata dia, Nabi tu, orang Yahudi sebut dalam kitab dia, ini zaman Nabi akhir zaman tu turun. Jadi siapa dulu yang dapat Nabi ni, untunglah dia, kaum tu. Tapi bila orang ni cakap, ada seorang buta berkata, "Dengarkan petunjukku. Adakah orang yang dihalau oleh kaumnya kini kamu akan melindunginya?" Dahlah buta mata, buta lah mata hati orang. Kata orang ni, Muhammad ni dia kena halau kat kaum Quraisy. Takkan kau nak melindungi dia? Apakah kamu mahu menanggung diri daripada serangan orang-orang Arab? Orang Arab semua buang Muhammad. Demi Allah, janganlah kamu laksanakan perkara itu. Ketika berita ini didengar oleh seorang Yahudi, dia berkata dengan penuh penyesalan, "Demi Allah, sesungguhnya kamu ini salah semua." Bila Yahudi dengar, seorang Yahudi dengar kataan orang buta ni, apa yang dilakukan oleh Bani Kindah, kata orang Yahudi ni, kamu semua salah. Mengapakah kamu tidak mengikutinya? Demi Allah, jika kamu mengikutinya, pasti orang-orang Arab akan tunduk kepada kamu semua. Dan kami telah ketahui sifat-sifat yang ada dalam kitab Taurat dan
semua sifat yang tercantum di dalamnya sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang yang pernah bertemu dengan baginda. Ini ada seorang Yahudi sebut, kamu salah semua. Sebenarnya apa yang tercatat dalam kitab Taurat kami sama dengan apa yang ada pada diri Muhammad. Cumanya dalam surah Al-Baqarah, sebahagian ahli kitab yang tidak bersetuju dengan Nabi, yang takut nanti pengaruh dia hilang, maka dia buat cerita yang buruk-buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Ditukarnya, bila dia bertemu dengan Yahudi tak pandai baca kitab, dia pun bacakan kitab Taurat yang isi dia lain. Mereka karang untuk nampak perbezaan apa yang ada pada diri Nabi dengan apa yang kitab sebut. Padahal bukan kitab sebut, mereka tipu orang awam yang tak tahu baca kitab, supaya nanti mereka tidak mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya di bandar Mekah dan hijrahnya di bandar Yathrib, orang Yahudi sebut. Kerana itu semua orang yang bersepakat untuk menemui baginda di tahun depan. Namun sayang mereka beruzur pada tahun itu, sehingga orang Yahudi itu meninggal dunia. Menurut khabarnya, orang Yahudi itu ketika hendak meninggal dunia membaca 2 kalimah syahadah dan beriman kepada Rasulullah. Ini kisah Nabi dengan Bani Kindah. Bila orang gaduh, orang buta ni kata, kenapa kau nak ikut orang yang dihalau oleh kaum dia? Sampai datang seorang Yahudi kata, tak, ini memang Rasulullah ni, tanda-tanda dia betul, kita ikut dia. Rugi kamu tak ikut dia tadi. Jadi bila Yahudi cakap macam itu, diceritakan kisah Rasulullah ni, maka mereka pakat nak cari Nabi pada tahun depannya. Tapi sayang tahun depan tu tak jadi pergi ke Yathrib, sehingga akhirnya Yahudi itu meninggal dunia. Dan dengar khabar, kata orang di sini, kata ahli sejarah, Yahudi itu akhirnya membaca 2 kalimah syahadah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni tuan-tuan, kita akan jumpa siri bagaimana cerita Nabi dengan dengan kaum-kaum, siri dakwah Nabi. Bagaimana keadaan penerimaan kaum Arab pada ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi dengan Bani Kindah yang diceritakan oleh Ibnu Rumman dan Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian Gharith, Ghatfan dan Urwah bin Abdillah. Ini adalah 3 orang anak muda sebenarnya. Tak banyak sangat saya jumpa maklumat tentang 3 orang ni. 3 orang ni lah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa lah. Kita tengok peristiwa ni tuan-tuan. Dalam kitab Dalailun Nubuwah, Abu Nuaim meriwayatkan daripada kaum Abdurrahman Al-Amiri. Mereka berkata, ketika kami sedang berada di pasar Ukas, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada kami sambil bertanya, daripada kaum manakah kamu ini? Nabi kata 3 orang ni, kata Abdurrahman Al-Amiri, kaum Abdurrahman Al-Amiri satu ketika berada di pasar. Nabi datang. Bila Nabi datang, Nabi tanya, daripada kaum manakah kamu? Maka jawab kami, daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Nabi tanya lagi, daripada manakah kamu ini? Mereka jawab, kami ini daripada Bani Ka'ab bin Rabi'ah. Kemudian baginda menanyakan mengenai keadaan, kekuatan mereka. Sekuat mana Bani kau ni? Orang Arab ni dia keturunan-keturunan ni banyak kan. Dia satu keturunan, bentuk satu keturunan, suku-suku dia. Nabi nak cari kekuatan. Nabi tanya, sejauh mana kekuatan kaum kau, suku kau? Setelah mereka menjawab bahawa mereka adalah kaum yang sangat kuat sekali, maka Nabi berkata, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sekiranya aku datang ke tempat kamu, apakah kamu mau menolongku? Sehingga aku dapat menyampaikan tugas yang diberikan oleh Allah kepadaku. Nabi tanya pada kaum Abdurrahman Al-Amiri ni, sekuat mana kaum kau? Kata kami paling kuat sekali. Kalau aku datang tempat kau, boleh kau tolong aku, sehingga aku boleh sampaikan dakwah. Kemudian mereka bertanya, daripada golongan manakah kamu ini? Kaum Abdurrahman Al-Amiri tanya Nabi, daripada mana kamu? Nabi jawab, aku daripada keluarga Bani Abdul Muttalib.
Bila sebut Abdul Muttalib, orang kana keturunan Abdul Muttalib ni yang menjaga Kaabah dan Telaga Zamzam turun temurun. Tanya mereka seterusnya, bagaimanakah hubungan Bani Abdul Manaf dengan kamu? Jawab Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang paling memusuhi aku. Abdul Manaf ni musuh dengan aku, kata Rasulullah. Dengan senang hati mereka menjawab, kalau begitu kami bersedia untuk membela-Mu sehingga kamu dapat menyampaikan tugas Allah. Namun kami tidak akan mengikuti ajaran-Mu. Kemudian baginda mendatangi ke tempat mereka yang berjual beli di pasar. Kau kalau nak minta tolong ya Muhammad, aku boleh tolong, tapi kami tak akan masuk agama kamu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dalam surah Al-Baqarah kan, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Taala turunkan, mereka kata bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya ikut, kami sembah apa yang nenek moyang kami wariskan. Itu orang Arab jahiliah. Cukup kuat berpegang dengan agama nenek moyang. Susah. Rasulullah ni kebetulan daripada mudanya rekod hidup Nabi ni dikenali sebagai anak muda yang baik perwatakannya, sampai orang gala dia Al-Amin sebelum dilantik menjadi Nabi. Pernah menjadi hakim ketika batu Hajarul Aswad terjatuh daripada tempatnya. Suku-suku kaum semua nak ambil kelebihan, nak letakkan, bergaduh-gaduh. Akhirnya mereka kata, kita tengok siapa yang masuk dalam masjid ni, orang tu kita akan ambil jadi juri, jadi hakim. Tengok Nabi yang masuk. Masing-masing semua suku nak letak batu. Akhirnya Nabi pontang sorban. Nabi letak batu Hajarul Aswad tengah-tengah. Okey, sekarang ni setuju tak? Kamu semua angkat semua bucu ni, aku je akan letakkan ke tempat. Akhirnya semua suku kaum setuju. Dan mereka kenal Muhammad ni, tak ada orang nama Muhammad satu. Al-Amin, orang yang paling jujur, tak pernah menipu, membohong. Tapi seketika selepas Nabi mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu mulalah orang-orang Arab tak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nak tolong boleh Muhammad, tapi nak ikut sembahan kau payahlah sikit. Kan kami tetap dengan agama nenek moyang. Begitulah keadaan susahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada suku Arab. Payah. Di saat itu datang seorang ketua kabilah yang bernama Bajrah bin Firas Al-Kushairi. Nabi soal jawab tu, datang seorang suku, seorang ketua kabilah, suku Puak. Nama dia Bajrah bin Firas Al-Kushairi. Sambil dia tanya. Dia bercakap, dia adalah Muhammad bin Abdullah, seorang daripada suku Quraisy. Kabilah dia kata, dia ni Muhammad ni, dia ni adalah Muhammad bin Abdullah namanya, dia ni daripada suku Quraisy. Kemudian Bajrah ni sebut, apakah hubungan kamu dengan orang itu? Yang ini dijawab oleh mereka dengan jawapan yang tegas, orang ini mengaku menjadi Nabi dan baginda meminta perlindungan kami sehingga baginda dapat menyampaikan tugas kerasulan. Bila Bajrah tanya suku, kaum Abdurrahman Al-Amiri ni, apa hubungan kau dengan Muhammad ni? Orang-orang tu pun jawab, dia ni mengaku jadi Nabi, minta tolong kat kita. Kita sanggup tolong dia lah, tapi tak ikut agama dia. Bajrah pun cakap, apakah jawapanmu kepadanya? Mereka menjawab, kami menyambut permintaannya dan kami berjanji untuk kami berikan perlindungan. Bila Bajrah dengar je, dengan perasaan geram Bajrah menjawab, tidakkah ada seorang pun daripada bangsa Arab yang menghendaki keburukan selain kamu? Bukan tidakkah ni, tak ada seorang pun orang Arab yang nak buruk melainkan kamu semua. Maknanya dia tak setuju orang Bani Abdurrahman Al-Amiri ini mengikut Nabi Muhammad, memberi pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajrah ni dia marah. Sehingga Bajrah sebut, apakah kamu menginginkan serangan daripada seluruh bangsa Arab? Kau nak kena seorang ke orang Arab? Muhammad ni dah kena halau daripada suku Quraisy. Dia ni dianggap pemecah belah dan sebagainya.
kau pula nak pergi tolong dia. Kemudian tuan-tuan bawah tu, apabila mereka tahu itu terjemahan dia memang berserabut tu sampai tak boleh nak dibaca apa maksudnya tu. Tuan-tuan tinggal itu. Dia tak menghilangkan makna cerita ni. Apakah kamu menginginkan untuk memberikan perlindungan terhadap seorang yang dihalau oleh kaumnya sendiri? Muhammad ni dah kono halau. Kau pula nak pergi tolonglah Muhammad ni, kata Bajrah. Ha. Sungguh pemikiran kamu ini adalah seburuk-buruk pendapat. Kau nak tolong ni, inilah keputusan kamu, ni keputusan yang paling buruk, kata Bajrah. Tak payah tolong Muhammad ni dah. Kemudian Bajrah mengalihkan pandangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, pergilah kamu daripada sini. Dan inilah yang Nabi rasa setiap kali Nabi pergi ke mana-mana suku kaum, yang Nabi dapat adalah penghinaan, dihalau, dikutuk dengan kata-kata nista. Itulah yang Nabi dapat sepanjang dakwah Nabi secara terang-terangan tu. Selepas turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelum tu dalam kisah dalam dengan Abu Lahab kan. Tak salah saya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat kamu. Nabi pergi ke suku-suku Arab ni. Semuanya menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah di awal-awal Islam nak berkembang. Demi Allah, apabila kamu dihalau Nabi, pergi kamu daripada sini dan kembalilah kepada kaummu. Demi Allah, apabila kamu tidak berada di tengah-tengah kaumku, pasti kamu aku bunuh. Kata Bajrah kepada Nabi, ni kalau kau tak ada sini ni, jumpa kau kat luar, aku bunuh kau, kata Bajrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya baginda bangkit menuju kepada untanya dan pergi ke bandar Mekah, dan Bajrah mengisyaratkan kepada kawannya untuk melempar baginda. Suruh baling. Bila Nabi keluar daripada kaum tu, Bajrah pun menyut mata kat kawan ni, baling Muhammad. Bila Nabi dibaling, pada ketika itu datang seorang perempuan yang dah Islam. Dia berziarah keluarga kat situ. Bila dia dengar khabar Nabi kena baling semua tu, maka orang perempuan ni marah kepada kaumnya. Sehingga disebut, mengapakah kamu diamkan sahaja sehingga mereka melakukan kejahatan kepada baginda, sedangkan baginda berada di tempat kamu? Nabi marah semua kaum. Kan dia datang tempat kau. Datang dengan baik-baik, kena baling lagi. Kenapa kau biarkan Bajrah tu melontar Nabi, melempar Nabi? Dengan adanya pertanyaan ini, maka bangkitlah 3 orang pemuda daripada keluarga bapa saudaranya untuk membalas perbuatan jahat Bajrah. Bangkit 3 orang balih Bajrah ni. Siapa 3 orang tu tuan? 3 orang tu adalah Ghathris, Ghatfan dan Urwah bin Abdillah. Rasulullah mendoakan terhadap 3 orang pemuda sehingga pemuda itu memeluk agama Islam, sedangkan orang-orang yang membela Bajrah semuanya binasa. Bila perempuan ni dengar, marah kaum kenapa tak ada yang membela? 3 orang budak muda ni dengar, ni balih Bajrah ni balik. Akhirnya Nabi doakan yang 3 orang ni. Dan 3 ni pun memeluk agama Islam. Sedangkan yang akhir, orang yang bersama Bajrah semuanya binasa. Semua didoakan Nabi, akhirnya binasa kerana melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melontar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ketiga pemuda yang membela Rasulullah iaitu Ghatrif, Ghatfan, Urwah bin Abdillah. Sedangkan orang-orang yang membela Bajrah bernama Firas, Huzni bin Abdillah dan Muawiyah bin Ubadah. Itu 3 orang yang binasa kerana Nabi doakan. Pada ketika itu kita tengok dalam kitab Safiur Rahman sebelum ni, Nabi doakan semuanya menjadilah. Semuanya habis. Orang-orang yang menyakiti Nabi akhirnya akan dibalas dengan musibah lah. Walaupun orang tu ada kaitan rapat dengan Rasulullah. Contohnya Abu Lahab. Kan? Abu Lahab kan rapat pak saudara Nabi. Dalam pak saudara Nabi. Itu pula namanya sadap.
Abu Lahab ni gelaran yang ayah bagi, Abdul Muttalib datuk Nabi bagi. Lahab ni maksudnya menyalo-nyalo. Kenapa disebut menyalo-nyalo? Muka merah-merah, kemerahan. Kulit lawa lah. Pun nama Abu Lahab. Rupanya bukan muka menyalo. Akhirnya memang kono bakar dengan api neraka yang lebih menyalo-nyalo lagi. Sebab apa tu? Walaupun dia baik dengan Nabi. Pak saudara Nabi. Sebab dia orang yang paling kuat menentang Nabi. Seketika ketika Nabi berdakwah di bukit Safa Marwah. Nabi menyeru kaumnya. Dia mencelakakan Nabi. Sehingga turun ayat. Tabbat yada Abi Lahabim. Sebab apa? Watab, sebab menghina Nabi. Padahal pak saudara Nabi. Di siapa-siapa yang menghina Nabi, akhirnya memang kesudahannya buruk. Termasuk Abu Lahab. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tak ingat tak tahu dah. Kita dah baca kitab Syekh Safu'i Rahman dulu. Siapa ingat kat tu? Apa pun kesudahan Abu Lahab yang menentang Nabi ni? Kena mengutuk Nabi dengan mulut ni. Apa kesudahan dia tuan-tuan? Kau tak tahu ingat kau ni? Macam mana dia mati? Dia tak pergi perang Badar. Abu Lahab ni dia tak pergi perang Badar. Sebab dia dah tua masa tu. Jadi bila dia dah tua, dia duduk dia dengar berita. Dia harap-harap menang. Duduk kat Mekah. Tak lama tu dia berjalan pergi ke duduk di sebuah bilik di Telaga Zamzam. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi. Dia dah Islam tapi dia tak tunjukkan keislamannya. Dia hamba kepada, tuan-tuan tengok di rujuk. Kalau saya silap kitab Syekh Safu'i Rahman tu. Hayatus Sahabah dulu kan. Bukan Hayatus Sahabah. Ar-Rahiqul Makhtub. Dia pergi duduk nak tunggu orang balik. Dia bersandar kat situ. Bilik, kat sebuah bilik. Belakang tu bilik, Telaga Zamzam. Tutup dengan tirai. Belakang tu ada seorang yang telah Islam. Hamba kepada Al-Abbas. Abu Rafi' nama. Dengan seorang kawan ni. Duduk situ. Sedang buih anak panah. Buih anak panah lah. Orang dia ambil upah buih anak panah. Dia dengar, oh ni Abu Lahab ni. Tak lama tu datang anak seorang Abu Lahab yang balik orang. Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Anak Al-Haris. Dia kata, anak saudara gue sini, aku nak dengar cerita. Macam mana cerita tentera-tentera kita. Kata Abu Sufyan, kita perang. Orang-orang Islam bunuh orang kita sesuka hati je. Tak dapat melawan kita langsung. Kita cuba mengancam dia, tak dapat, kuat kata dia. Lepas itulah dia bunuh orang-orang kita, orang Mekah. Abu Lahab dengar terpadu. Lepas itu dah dibunuh, dicokau banyak, tak ada cokau, tangkap ditawan ni. Lepas tu Abu Lahab tanya, kau tak melawan, kau nak melawan tapi tak boleh. Sebab ada orang tentera berkuda yang memakai baju putih, jubah putih. Yang kuda mereka bila memijak seolah-olah tidak memijak bumi. Tidak ada kesan-kesan tapak kuda langsung. Kata anak buah Abu Lahab ni. Dia tak sadar kat belakang tirai tu Abu Rafi' ada. Abu Rafi' ni pula dah terlampau tu hujung. Dia duduk dengan kawan tu suka hati kat belakang tepuk tangan dia. Wah, menang orang Islam. Dia dah Islam. Tapi dia sembunyikan. Dia tarik tirai tapi tu dia penjulur kepala. Itu malaikat kata dia. Silaplah cakap dengan Abu Lahab. Dia lambang ada Abu Lahab. Berdamai. Itu pasal kita kan. Jatuh. Dia geram, dia pergi panjat Abu Lahab. Abu Lahab mafah. Badannya mafah. Dilempar, dihonyak, dipukul. Bila kena pukul, kawan tadi Umufat nama. Umufat ni marah ambil kayu. Belasah sini. Berdarah kepada Abu Lahab. Berani kau apa ni pukul hamba yang tuan yang tak ada kat sini. Masa tu dia tuannya Al-Abbas. Kata Umufat ni kau berani pukul tuan hamba orang lainnya. Faham? Abu Lahab tengok yang pukul tu perempuan. Malih nak cerita panjang dia pun beli. Rupa-rupa dengan cedera itulah, berdarah itulah Allah Ta'ala jadikan luka tu menanah. Tengok. Allah Ta'ala kan nak musnahkan musuh-musuh yang menentang Nabi, yang menghina Nabi. Jadi menanah 7 hari. Busuk. Akhir orang tak nak lokek dengan dia. Membusuk 7 hari, mati. Dah mati, semua suku kaum tak nak ambil mayat dia. Busuk. Biar 3 hari tak tanam. 3 hari. Semua tak nak tanam. Oleh kerana dah busuk pun jadi fitnah pula suku kita ni. Orang pun kayu lubang besar. Ambil kayu, tolak-tolak. Macam tolak bangkai anjing. Tolak lubang tu. Pakai kayu. Hina makhluk yang Abu Lahab ni. Kerana menghina Nabi. Allah Ta'ala hina dekat dunia ni. Itu belum akhirat. Suku kaum yang tolak pakai kayu.
Tolak yang jauh, masuk lubang. Lepas tu bukan kau yang tanah. Orang bakat baling batu beramai-ramai sampai batu tu penuh. Tutup mayat. Akhirnya tutup dengan batu semua. Hilanglah dia telan bumi. Allah Ta'ala hinakan dia. Hidup dia hina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia mati dihinakan. Kan sama juga macam Mustafa Kamal Atatürk kan. Bapa Turki moden. Kita tengok sejarah. Kan kita kan panjang nak cerita kan. Macam mana dia mati. Sehingga orang kata dia tak boleh terima bumi semua bagai kan. Panjang cerita Mustafa Kamal Atatürk tu. Orang yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Turki Osmaniyah dulu. Dia suruh azan pakai bahasa Turki. Mana azan bahasa Turki? Cuba bayangkan Tuan Haji Roslan azan pakai bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak kalah orang keluar kan. Tak pun datang. Pokono ni. Ini Turki azan pakai bahasa Turki. Masa saya kat Mesir dulu orang Turki sebut. Sampai dulu baca Quran ni tak boleh lama-lama kat ngaji kat rumah. Kalau tahu lama-lama kau nak cokau. Baca Quran pun tak boleh masa tu. Tapi sekarang dah lain kan. Turki dah dipimpin oleh orang yang syukur kepada agama. Tayyip Erdogan. Sekarang ni tengah pilihan raya. Tak tahulah macam mana keadaan ni. Erdogan diikori rapat oleh pencabarnya yang sekular lah. Mudah-mudahan dia teruslah memimpin Turki kan. Di bawah pimpinan dia Turki jadi kuat. Tengok kan. Dia tak tunduk ke mana-mana orang. Tayyip Erdogan ni. Marah orang-orang Amerika apa semua musuh-musuh Allah Ta'ala ni memang geram kan. Tayyip Erdogan ni. Dulu nak rampas kuasa tak dapat kan. Dapat dibenteras. Mudah-mudahan dia terus pimpin kerajaan Turki kan. Di bawah dia kerajaan Turki kuat kan. Itu cerita tuan-tuan orang yang menghina Nabi akhirnya dia binasa. Begitu jugalah Bajrah ini dan orang-orang yang bantu Bajrah ini akhirnya binasa. Daripada Ibnu Ishaq bersumber daripada Az-Zuhri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW datang ke tempat Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ini tuan-tuan hadis yang sebenarnya sama dengan cerita ni. Cuma riwayat yang kedua. Jadi kita tak payah baca lah. Sebab dia sama dengan riwayat yang pertama tu. Cerita lebih kurang sama lah. Kita terus ke 28 tuan-tuan. Bani Kalb dan Bani Hanifah. Ini kisah-kisah Nabi dengan Bani ni. Pendek cerita ni. Muhammad bin Abdul Rahman bin Husin meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah datang kepada suku Bani Kalb di perkemahan mereka. Setelah baginda sampai di perkampungan mereka untuk mengajak mereka memeluk agama Islam, baginda pun berseru, "Wahai Bani Abdillah, sesungguhnya Allah telah memperindah sebutan nama keluargamu. Kerana itu masuklah kamu ke dalam agama Islam. Ajakan yang sebaik ini tidak mereka hiraukan sedikit pun." Abdullah bin Ka'ab bin Malik juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW juga mendatangi tempat Bani Hanifah di kampung mereka untuk menyeru mereka memeluk agama Islam. Namun sayang sekali ajakan ini tidak diikuti oleh seorang pun daripada mereka. Bahkan mereka melakukan kekerasan terhadap Rasulullah SAW. Jadi tak ada nabi-nabi, rasul-rasul yang turun ke bumi ini yang dia berdakwah, semua orang terima. Semua akan mendapat tentangan daripada kaum masing-masing. Termasuklah Nabi Muhammad. Sehingga Aisyah pernah menyebutkan satu riwayat, kalau kesusahan yang Nabi alami ni, letak ke orang biasa, orang tu akan mati. Dia takkan sanggup menerima seperti mana Nabi terima dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi susah Nabi dakwah sehingga Nabi disebut gila, ahli sihir dan sebagainya. Sehingga Nabi terpaksa bukan diarahkan berpindah ke Madinah. Di Madinah lah Nabi mendapat kekuatan dan pertolongan daripada para sahabat. Sikit tuan-tuan kita tengok mengenai Abu Lahab. Ini pun kita dah cerita sikit Abu Lahab tadi. Abu Nuaim meriwayatkan bahawa Abbas bin Abdul Muttalib pernah berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, aku inginkan kamu ataupun daripada saudaramu membantuku untuk menyiarkan agama ini. Namun nampaknya tidak ada yang berkeinginan untuk membantuku. Kerana itu mahukah kamu keluar bersamaku ke tempat berkumpulnya bangsa Arab esok pagi? Nabi sebut.
Nabi sebut pada Abbas bin Abdul Muttalib. Nak tak kau tolong aku besok kita keluar jumpa orang Arab semua. Orang lain tak nak bantu aku sebarkan agama, nak tak? Al-Abbas ni menjawab. Abbas bin Abdul Muttalib menjawab, kalau kamu ingin mendatangi mereka, aku tunjukkan kepadamu bahawa ini adalah perkemahan Bani Kindah. Keluarga yang paling sopan sekali budi pekertinya. Yang tadi yang Nabi pergi tadi. Kata Abbas, kau pergilah ke Bani Kindah ni yang paling sopan di kalangan orang Arab lah. Orang-orang lain tu kasar sikit. Ini perkemahan Bani Bakar bin Wa'il. Dan ini perkemahan Bani Amir bin Sa'sa'ah. Pilihlah salah satu daripada mereka. Kata Abbas, pada esok paginya, baginda pertama kalinya mendatangi Bani Kindah. Tadi riwayatnya telah kita baca. Baginda bertanya kepada mereka, daripada kaum manakah kamu? Jawab mereka, kami daripada Yaman. Daripada kafilah manakah kamu? Jawab mereka, kami daripada Bani Kindah. Daripada Bani Amru bin Muawiyah. Rasulullah bertanya, mahukah kamu aku tunjukkan kepada satu kebaikan? Tanya mereka, kebaikan apakah yang kamu maksudkan? Baginda menjawab, aku mengajak kamu untuk bersaksi bahawa tiada ada Tuhan selain Allah. Dirikan solat dan percayalah pada ajaran yang diturunkan oleh Allah. Nabi sebut, aku nak bawa kamu ke satu ajaran baru yang baik untuk kamu, iaitu menyembah Allah, sembahyang, dan percaya kepada ajaran-ajaran yang diturunkan. Apa jawab Bani Kindah, tuan? Apakah kalau kamu telah mendapat kemenangan, kamu mahu memberikan kedudukan kepada kami? So, kalau kamu dah menang, wahai Muhammad, kau bagi tak kami kedudukan? Boleh tak bagi kami kedudukan? Pertanyaan ini dijawab oleh baginda, sesungguhnya segala kekuasaan itu hanya pada Allah yang akan diberikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Dengan keputusan ini mereka menjawab, kalau begitu kami tidak akan masuk kepada agama. Dia nak habuan ni bukan sekarang, dulu-dulu lagi. Sekarang kan. Kok dan tolong kamu wahai Muhammad, paling tidak pun bagilah senator kau kan. Tak ada cakap yang tu. Tapi mana macam tu lah maksud takkan tak ada kan. Dan tolong-tolong ni takkan tak ada. Zaman kita bagi rasuah lah. Kan? Bukan zaman sekarang, dulu-dulu lagi. Sekarang bukan banyak, melana. Banyak betul maksud Dulu pun dah ada dah. Ini dah orang buat kerja nak buat. Buat kerja nak buat. Dalam kesempatan ini, bila Nabi kata tak ada kekuasaan ni milik Allah. Allah Ta'ala yang beri. Akhirnya mereka jawab, kalau macam tu Muhammad, kami tak masuk kepada agamamu. Tak untung apa-apa pun benda dia. Masuk dapat roto, dapat pangkat, okey lah. Tak ada dapat apa-apa. Kau nak tolong aku Muhammad, nak bergabung dengan kau boleh. Adalah kedudukan sikit, adalah pangkat, adalah apa. Kau tak bagi, tak ada nak masuk engkau dah, nak pergi dengan kau dah. Bagi, bagi ada. Tak bagi tak ada. Kan? Kita ni macam benda berulang-ulang kan. Sampailah ke hari ni, inilah penyakit orang hari ni. Semua nak ada kepentingan kan. Dalam kesempatan ini ada seorang daripada Bani Kalb yang menjawab. Dia tak boleh ulah panjang-panjang tu. Kalau panjang-panjang kan dia menyerong tempat lain cerita lah kan. Itu tak payah, itu tuan-tuan lagi bijak daripada saya kalau cerita-cerita macam tu kan. Dalam kesempatan ini ada seorang daripada Bani Kalb yang menjawab, apakah kenabianmu itu akan menghalangi kami untuk menyembah apa yang kami terima daripada nenek moyang kami? Ini Bani Kalb tanya, wahai Muhammad, apakah ajaran kau dengan pangkat Nabi kau tu nanti akan menghalang kami untuk menyembah apa yang kami terima daripada nenek moyang kami? Nabi pun jawab. Nabi kemudian baginda meninggalkan mereka dan pergi ke tempat Bani Bakar bin Wa'il sambil bertanya, daripada kaum manakah kamu? Pertanyaan ini dijawab oleh mereka, kami daripada Bani Bakar bin Wa'il. Tanya baginda seterusnya, daripada keluarga Bani Bakar bin Wa'il manakah kamu ini? Jawab mereka, daripada Bani Qais bin Sa'labah. Kemudian Nabi tanya, macam mana kekuatan yang ada pada mereka? Mereka jawab, kami sangat kuat sekali. Tidak seorang pun yang meminta perlindungan kepada kami kecuali dia pasti akan kami berikan perlindungan. Kata Bani Bakar ni. Kan? Seterusnya tanya Rasulullah,
Mahukah kamu memberikan perlindungan kepada kami dan kamu mengikuti ajaranku serta kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Mereka bertanya, siapakah kamu ini? Dengan adanya pertanyaan ini, baginda berkata, aku Rasulullah. Nabi suruh dia bertakbir, bertasbih, bertahmid. Tanya, siapa kau? Kata Rasulullah, aku ni Rasulullah, utusan daripada Allah. Kemudian baginda pergi. Setelah pemergian baginda itu, Abu Lahab datang dan mereka bertanyakan kepada Muhammad kepadanya, tahukah engkau siapa orang itu? Nabi pergi daripada Bani Bakar, Abu Lahab datang. Orang tanya Abu Lahab, siapa itu? Abu Lahab jawab, dia tu seorang daripada keluarga kami. Dia tu ada konongan saya tu, ada bau-bau bacang tu, kata Abu Lahab. Nak saudara dia? Mengenai apa lagi yang kamu tanyakan? Nak tanya apa lagi tu? Mereka katakan bahawa Muhammad mengaku menjadi Nabi. Abu Lahab mendengar tu, Abu Lahab berkata, jangan kamu percaya sedikit pun segala ajakannya. Kerana dia adalah orang gila sejak kecil. Sejak kecil lagi Muhammad ni dah gila. Mereka menjawab, perkara ini memang kami lihat ketika dia berkatakan kepada kami mengenai urusan pertahanan. Tak tahulah apa cerita masalah urusan pertahanan ni. Orang Bani Bakar ni khabar. Abu Lahab kata dia ni gila sejak kecil. Sejak kecil lagi ya. Kan dalam Ar-Rahiqul Makhtum kita ada dah terbaca kan. Setiap kali bila musim haji sampai, Abu Lahab, Abu Jahal dia tahu Nabi akan pergi ke kemah-kemah ni berdakwah. Jalan-jalan masuk ni, semua jalan-jalan masuk ke Mekah tu, Abu Lahab, Abu Jahal ni akan letak orang. Masuk orang ke Mekah, daripada bini tu sebut, nanti akan ada orang datang ke kemah kau, namanya Muhammad. Kau jangan percaya tu, gila tu. Tak apa nak foto tu tadi dia. Ikut dia. Kau dia ajak kau agama baru, dia meneru pada agama baru, agama tu sosek. Kesalahan dengan nenek moyang. Jangan ikut. Semua orang Arab masuk ke Mekah tu nak buat haji akan dengar cerita Rasulullah. Orang-orang yang dalam jiwa dia memang dah ada sikit nak tahu siapa Muhammad ni. Sebab yang datang daripada Madinah, daripada jauh-jauh ni, mereka ni kadang-kadang berkawan dengan Yahudi. Yahudi dah dapat kitab Taurat. Orang Yahudi selalu cerita akan datang Nabi akhir zaman. Sebahagiannya orang Arab bila dengar agak-agak ini Nabi, mereka datang nak jumpa Nabi. Jadi kelebihan nak pada Nabi, sebahagiannya terpengaruh dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Betul ni, salah Muhammad ni bukan siapa-siapa. Kan? Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang nak beriman ni akan terus dapat bertemu dengan Rasulullah. Bersungguh-sungguh cari Nabi ni. Orang kata gila-gila ni siapa dia Muhammad ni sebenarnya? Diriwayatkan oleh Ibnu Rabi'ah bin Ibad berkata bahawa sewaktu aku masih kecil, pernah aku dibawa oleh ayahku ke Mina. Ini siapa cerita ni? Ibnu Rabi'ah bin Ibad. Ini semua cerita-cerita berkaitan dengan dakwah Nabi. Dan kita habiskan sampai akhir. Ketika itu tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ini daripada Ibnu Rabi'ah. Masa aku kecil tadi ayah aku bawa pergi Mina. Mina. Tiba-tiba Nabi datang ke perkemahan kabilah bangsa Arab dan berseru di hadapan mereka, wahai Bani Fulan. Sebut wahai Bani sekian bin sekian, sesungguhnya aku ini adalah Rasul kepada kamu sekalian. Aku mengajak kamu untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu dan kamu tinggalkan segala sembahan terhadap berhala. Hendaknya kamu beriman kepadaku dan belalah aku sehingga aku dapat menyampaikan tugas yang diberikan oleh Allah kepadaku ini. Pada ketika itu di belakang baginda ada seorang lelaki yang berdiri. Ketika baginda telah selesai, maka orang itu berseru, wahai Bani Fulan, sesungguhnya orang itu mengajak kamu untuk meninggalkan Lata dan Uzza dan segala apa yang diajarkan oleh kawan-kawan kamu daripada golongan jin daripada Bani Malik bin Uqaish. Jangan kamu ikuti ajakan orang itu. Kemudian aku bertanya kepada ayahku, siapakah orang yang datang mengejek orang itu tadi? Jawab ayahku, orang itu adalah Abu Lahab. Jadi kojo Abu Lahab ni memang mana Nabi pun dia ikut dia. Lepas Nabi berucap, dia berucap lah.
Saya tu dah mohong tu, mongak semua tu. Ini semua penipu ni. Tajid mana anda nyosek dia ni. Gila ni ada. Buruk-buruk Nabi kan. Dia buruk-buruk Nabi. Mana Nabi pergi? Abu Lahab. Memang teruklah panggil Abu Lahab. Sebab itulah di akhir-akhir hayatnya Allah Ta'ala hina dia seteruk-teruk penghinaan. Sehingga orang kaum dia sendiri pun tak nak pegang jasad dia. Main tolak-tolak pakai kayu je. Istilah kita jerahat dengan kayu ke lubang. Gali lubang dalam, jerahat dengan kayu. Colok sampai ke lubang. Itu tak ada pakai tanah, baling-baling batu ramai, baling habis. Timbul dengan batu lah. Kerana pun tuan menghina Rasulullah SAW. Imam Ibnu Munzir menyebutkan dalam satu riwayat, man sabban nabi faqtulu. Orang yang menghina Nabi hendaklah dibunuh. Ibnu Munzir. Nabi ni tak layak untuk mendapat penghinaan kerana dia diiktiraf oleh Allah Ta'ala adalah semulia-mulia makhluk di atas muka bumi ini. Walaupun dengan para malaikat dan sebagainya, Nabi adalah semulia-mulia makhluk. Afdalul khalqi al-itlaqi nabiyuna. Nabiyuna. Seafdal makhluk dalam muka bumi ini adalah Nabi kita, kata Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab. Imam Tabrani meriwayatkan bahawa Mudrik berkata, aku pernah menunaikan haji. Ini masih lagi cerita siri dakwah Nabi dan orang-orang ceritakan tentang keadaan Nabi ini. Ini Imam Tabrani meriwayat. Dia kata, Mudrik berkata, aku pernah menunaikan haji dengan ayahku ketika kami berada di Mina. Tiba-tiba datanglah serombongan orang yang sedang berkumpul. Maka aku tanyakan kepada ayahku, siapakah orang itu? Jawab ayahku, itulah bomoh yang mengaku dirinya Nabi. Mudrik cerita. Masa tu Nabi mendakwah tu. Nampak orang ramai cakap, Mudrik tanya ayah, siapa orang tu? Ayah jawab, itu bomoh yang mengaku dirinya Nabi. Tiba-tiba aku melihat baginda berseru, wahai kaumku, katakanlah olehmu sekalian kalimah tauhid, la ilaha illallah, kelak pasti kamu akan selamat. Mudrik ni cerita. Masa dia buat haji dengan ayah. Masa dia kecil lah. Dia cerita balik. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kita pun nak bayang tuan, susah Nabi berdakwah kepada kaumnya, suku-suku kaumnya sendiri, orang Quraisy tak nak ikut. Kerana agama nenek moyang kuat, menetap dalam jiwa masing-masing pada ketika itu. Samalah macam kita kat orang Melayu juga kan. Ada amalan-amalan, adat-adat tradisi kita yang sampai hari ni kita buat. Walaupun kadang-kadang tak berapa nak topat dengan agama, kadang berlagu. Itu buat je ada banyak kan. Dia tuan-tuan yang baik kita boleh buat lah, yang bertentangan dengan adat, dengan agama. Jangan pula kita langgar agama pula. So langgar adik malaikat dalam kubur sok kan. Tuan-tuan setuju tak dengan perkataan biar mati anak jangan mati adat? Setuju tak dengan perkataan tu? Biar mati anak jangan mati adat. Jadi adat ni mesti buat. Anak mati mampulah kau. Dia macam bunyi kan. Tapi mungkin kita salah tafsiran tentang perkataan tu kan, sebab kita ni bukan orang Kuwait. Kadang-kadang bila kita tengok balik buku-buku karangan orang dulu-dulu, Datuk Pepatih Pinang dan Sebatang ni, maksudnya mungkin lain sebab ada juga perkataan yang baik. Adat bersendikan agama, dia tulis dalam buku tu. Disebut. Maknanya ada agama, adat bersendikan agama. Sendi agama adat. Kadang-kadang kita mungkin baca sekorek-sekorek kan. Jadi tak apa nak tepat tafsiran tu. Saya tak katalah perkataan tu benar, tapi kita kena tengok balik. Mungkin orang-orang yang mengkaji adat ni dia akan nampak. Dia akan nampak. Kat mana salah, kat mana betul Macam orang khabar sangkaan buruk orang pada bangsa orang Jelebu kan. Apa ni kalau tak mati badan merasai dia kan. Selalu dengar perkataan tu kan. Takut orang Jelebu lah, kahwin orang Jelebu mati badan merasai, tak mati badan merasai dia kan. Siap buat lagu dia siapa tu. Bila tengok lagu tu ada seorang pensyarah daripada Bilah kalau dia huraikan balik. Maksud dia lain apa Jadi kita kena baca habis-habis lah. Kalau tak apa nak faham jangan kita hurai. Kan. Dia orang-orang yang mengaji adat ni dia nampaklah dengan jelas. Tapi adat bukan salah, buatlah. Cuma jangan buat adat yang bertentangan dengan syarak. Sebab agama dah letak
Hukum tu ada 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Adat nombor 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Syarak di atas sekali. Akal dengan adat ni dia tak boleh berlawan dengan syarak. Buatlah adat ni selagi mana okey pada akal, tak masuk akal boleh buatlah. Tak mengarut dengan syarak pun okey lepas buatlah. Kan? Tapi kalau dah berlagu dengan syarak memang tak boleh. Tuan-tuan tengok hari ni orang, saya kadang-kadang benda ni ingat kita ya, saya kuliah ni sesiapa ustaz pun kuliah kena cakap lah. Budaya 2-3 budaya tak berapa bagus lah bila kenduri kahwin. Menjamu orang tu bagus. Memenuhi undangan orang satu kewajipan. Kalau tak ada keuzuran kita kena pergi. Tapi adab kita masa kita mengunjungi rumah orang yang manggil kita. Saya 2-3 satu perkara lah, bukan banyak, satu perkara dulu saya cerita kat tuan-tuan. Saya tak apa tak setuju guna lah. Pembaziran. Tuan rumah tu kadang-kadang tak tahu macam mana keuangan tuan rumah tu. Duit kenduri. Kan? Tak tahu. Kita pun datang. Bukan kita. Ni orang di Afrika. Bukan di Rambau, di Afrika. Kan orang marah-marah. Ni kita ni di Afrika ni. Dia pun datang rumah orang kenduri tu. Kita tengok masa dia ambil lauk tu. Pump. Kan. 3-4 kotul daging. Pump. Lepas tu dia makan sekotul dia. Tinggal. Bukan sekotul dua tu kadang-kadang kita tengok. Saya kadang pergi orang ni saya tengok tuan. Dah bertahun-tahun dah tengok. Kalau istilah kita kalau dah diganjah-ganjah di tangan kita, siapa nak makan tu? Ke mana pergi Ke bersih hitam. Banyak bazir tuan. Kang ambil kuih 3-4 jenis tinggal kat situ. Walaupun tak rabur, siapa nak makan? Tak ada orang makan tu dah. Dah ada orang ambil tadi. Bersih hitam kita selalu tengok tu. Tengok kalau pergi rumah dengan anak tengok. Memang gitu. Ni kalau ke Ethiopia ni dah hilang bersih hitam ni dibawa kerja lagi berebut ke Ethiopia kan makanan tak ada. Kita tuan-tuan ya Allah. Ambil 3-4 kotul. Kalau makan tak apa. Di Afrika bukan di Rambau. Kalau makan tak apa. Tak makan. Diganjah-ganjah tinggal kat situ. Siapa nak makan? Takkan ada orang nak makan dah. Mana tuan? Bersih hitam. Tuan rumah tak tahu macam mana cerita orang tu. Ontak-ontak ikik parut ke rumah tu. 10 tahun dengan bulan duit nak ambil kenduri. Tiba-tiba masuk laut dalam bersih hitam. Kau masuk dalam parut kurang sikit. Itu tuan kita kena ubah. Sebab tu saya suka kalau kawan-kawan buat kenduri kat Sungai Rambau. Sebab ada tukang cedok Bukan kan yang tak sedap tu adalah yang mulut tak sedap tu. Ada akut rumah ni bercedok-cedok. Bukan kau dakut. Saya setuju macam tu. Bila tak berlaku pembaziran. Ambil sekotor dulu. Kau nak ambil tambah lagi tak ada makan. Tadi dah ambil je tak boleh kita. Tak ada tuan rumah cakap macam tu dah. Ambil lah lepas itu. Jadi selamat, tak membazir. Ini kau seorang. Kan? Orang lain buat macam 3 kotul, 4 kotul, 5 kotul, 6 kotul, 7 kotul, 10 kotul, 11 kotul. Orang lain boleh makan. Lala tak cukup lauk tuan rumah tu. Tak cukup bukan orang ramai datang. Banyak pun dalam tong sampah. Kan sio-sio lauk tu. Sio-sio kematian lembu tu. Tak baik masuk dalam perut orang. Dalam tong hitam tu masuk. Siapa silap tuan? Kita lah. Kita banyak membazir ya Allah. Kadang tengok ya Allah, tengok ha. Oh kata kat rumah tu, tuan rumah tak macam mana susah tuan rumah ni kat parut kat ni. Bajet-bajet semua kan. Kat situ apa dia. Kok tuan rumah tu pun bergaduh kaya pun makanan kan kita campak ke situ memang tak cantik lah. Patutnya kalau ada lebih tuan rumah boleh serogah ke orang lain. Mungkin pergi sekolah tahfiz pun ramai orang boleh makan apa itu. Taklah membazir. Ini memang torang-torang membazir. Membazir masuk dalam bersih hitam tu. Sebab tu lepasnya walaupun tak baik Sungai Rambau sesiapa pun bayar lah lebih suruh orang tu caterer tu ada seorang tukang cedok kan nak makan tambah apa tambah malu Ustaz dah ambil tadi nak ambil apa tak ada orang nak tengok dah acik tadi dah makan tadi dah tambah ke tak ada kerja nak tengok orang makan tambah tak tambah orang masa tu datang semua kubulu semua makan perut tak ada dah kerja dah tengok acik tu tengok berapa kali dia makan takkan ada dah tak tahulah kok tuan-tuan besok kau kerja kau tulis acik mana yang makan 2 kali besok tak ada dah bazir tuan lepas ni kita jangan buat macam tu lah tuan membazir kan apa ni kita boleh jimat lah kan boleh jimat jadi kita bantu sebenarnya bila kita buat macam tu kita membantu saudara-saudara kita makan makanan ada orang lain lebih ramai lagi malang lah saudara kawan jauh datang daripada Perak datang ya Allah lauk tak ada pula dalam bersih hitam tu banyak memang lambat kadang-kadang dikerut balik otak kita kan terpaksa lah tuan rumah goreng telur pula tu buat telur masak kicap kan sio-sio bahkan ada sebahagian juga
Tutup guru kita mengatakan haram hukumnya buat macam tu. Membazir makanan, kau tak makan, buang. Macam nyayu kat rumah tu. Sama juga haram seperti orang yang masuk kenduri, orang tak panggil dia pergi masuk. Apalah baru ada orang kenduri masuklah, kawan tahu pun dia makan, tak diajak. Haram hukum dia menghadiri. Sama juga haram kita mengajak orang lain yang tuan rumah ajak kita, tak ajak kita lah mana-mana. Nak dalam WhatsApp tu kan, tuan rumah tu tak berani, dia ajak dia seorang je. WhatsApp grup tu 300, tiba-tiba dia masuk 300 datang. Pensan tuan rumah. Yang itu pun kena hati-hati juga tuan-tuan. Kan dalam adab kita apa ni? Mengunjungi tetamu sebagainya. Saya ingat tuan tu kita kena ubahlah. Tu di Afrika lah, di Wambau ni alhamdulillah tak ada lah. Kadang-kadang yo. Jadi kalau berlaku macam tu siapa nak nikah anak sok menunggu macam tu lah. Bukan korokut tulis. Tuan-tuan saya bukan korokut ya. Jangan membazir. Nak tambah ambil lagi, tambah ambil lagi. Daripada buang-buang kan, masya-Allah. Sian tengok makanan tu. Kalau dia boleh bercakap tu, disumpah seranah gitu tu. Makanan tu. Pedang Nabi dulu sampai menjilat jari. Sampai Nabi sebut akhirut ta'am barakah. Makanan yang hujung sekali yang akhir tu adalah berkat. Kita pula tinggal sikit. Pak nak pelahap makan tinggal sikit. Siapa aja macam tu tak ada. Nabi suruh makan habis. Yang tinggal sikit tu yang itu yang berkat. Nabi sebut akhirut ta'am barakah. Akhir-akhir makanan tu adalah berkat. Ambil. Kita ambil yang akhir tu makan. Jangan tinggal-tinggal kan. Yang itu salah tu. Tinggal sikit. Kepimah orang tu dulu-dululah. Tinggal sikit kan. Malu nampak nak pelahap. Jadi tuan-tuan saya ingat cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kita sambung lagi hari-hari yang lain dah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada masa-masa akan datang. Mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan. Kalau kasar bahasa bukan apa, kita perbaiki kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kehidupan kita. Aku lu qauli hadza. Syukurlah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab lah. Kau tak dapat jawab, saya kata tak boleh lah. Yo. Tuan ni, memang tuan soalan tuan ni bukan di luar kotak. Tak tahu luar apa ni. Soalan ni memang baik. Adakah makan lahap tu daripada perkataan Abu Lahab tu? Agak macam yo itu. Tak, perbuatan lahap tu, makan secara lahap ni memang tak elok kan. Memang Abu Lahab tu nama orang tak elok, agak boleh lah. Macam ada orang kata synchronize, ada apa? Ada kaitannya tu lah. Tapi tak ada mana-mana. Lahap tu mana yang menyalo-nyalo. Asal mana lahap tu menyalo-nyalo. Kau ni makan menyalo-nyalo pun nak, macam tak kena kan. Tapi orang Melayu biasalah, dia suka ambil bahasa orang, dia gunakan ambil bahasa dia. Jadi lahap tu tak tahulah mana datang Tak tahulah daripada bahasa Abu Lahab tu, Allah Alam, itu mungkin kita boleh kaji tu. Kan? Lahap batu kan ni. Agak mungkin lah sebab nak mengutuk Abu Lahab tu. Abu Lahab juga yang kono kan. Tak ada kono-kono dia. Orang makan dia yang kono. Mana memang tahu lah orang hina Nabi di rupa Memang tahu. Nama memang buruk ya. Tak ada orang kait dengan benda baik dah, semua buruk tu. Lahap betul kau ni. Agak mungkin lah tuan. Mungkin kita boleh kaji lah lebih tu. Ada soalan lain tuan. Kita takut. Yo. Dia cerita, dia tak kira WhatsApp ko, orang tongah ko, surat ko, apa je media orang gunakan. Yang penting ni kita pasti memang orang tuan tu ajak, orang rumah tu ajak kita, memang kita wajib pergi. Kalau kita tak ada apa-apa keuzuran, memang kena pergi. Sekarang ni zaman WhatsApp kan, pakai WhatsApp lah orang. Kan, mana kalau dia betul WhatsApp saya ajak semua grup WhatsApp ni, datanglah memang dia ajak lah tu. Sebab dalam Islam tak ada pun kata kaedah tak boleh itu mesti ajak pakai mulut. Dah hari ni dah banyak kemudahan. Tapi orang kita, orang tua-tua, orang lama-lama dia lebih suka lah. Jumpa ni kita lagi apa? Lagi kuat. Kan? Lagi orang kata tu dari, bukan nak kata WhatsApp ni tak beradab. Tapi orang tua-tua dulu dia macam tu lah dia. Dia bukan sekadar jumpa tu. Jumpa-jumpa dah lama tak jumpa kawan-kawan. Boleh jumpa, boleh buat-buat. Itu ya sebenarnya. Kan? Jadi lagi kuatlah kita jemputan melalui mulut ni. Walau macam mana pun saya taklah kata WhatsApp tak boleh. Boleh aja.
Yang penting kita faham memang betul orang jemput kita. Tak kira lah pakai surat kau, orang tengah kau datang lah. Kan? Wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan? Tak ada ya? Ya, ada lagi. Ha? 7 undangan. Ui ai. Itu saya dulu tuan tu. Tuan tanya 7 tu, saya pernah 7 kat sini dulu. 7 tu saya sampai pagi ompek dah potang. Orang dah susun meja pula. Pagi malu lah kita sudah kan. Jadi tuan-tuan poi lah. Mana-mana yang tuan sampai kerja kan. Saya pernah tu sini 7. Yang keempat tu sampai, yang kelima tu orang nak angkat meja tak nak masuk pula kan. Dah susun meja rumah dah susun meja belah-belahan masuk kita balik kan. Takkan malu lah kita tuan rumah lah malu. Jadi mana yang kita sampai pagi lah tuan-tuan. Yang tak sampai tu kita beritahu sahabat-sahabat kita. Maaf lah tuan. Saya tak sampai pergi rumah tuan ni tu kan. Jadi kalau dah ramai-ramai tu saya lah. Kalau kita ingat lah mak saya ajar tu. Kalau tak sampai dah banyak pun. Kita jangan pergi hari langsung tu, hari lain kita pergi. Sebelum langsung kita mungkin pergi. Tak maaf lah tuan, saya rasa seorang kita tak dapat ni, ada hal lah. Orang dulu-dulu adab dia cantik. Dia ada urusan lain kan. Dia pergi juga rumah orang tu. Tak maaf lah tuan, saya sok ada urusannya. Tuan ajak saya tak dapat dah. Saya datang hari ni lah. Tuannya lagi suruh makan minum pun tak apa dah. Saya nak jumpa tuan je. Nak ucap tahniah dia. Orang kampung itu macam tu dulu. Kan? Semua kadang-kadang saya tuan-tuan ada jemput saya WhatsApp ni, saya memang kelemahan saya tu. Membaca WhatsApp ni memang soal malih. Kadang tu ustaz tak datang saya ajak. Kalau tuan pakai WhatsApp memang malang lah tu. Saya dah memang saya ni susah nak baca WhatsApp. Cik Barin tahu tu. Saya baca call telefon dah tahu. Bukan sombong kadang tu. Dah banyak nak hijau tu kan, tak siapa-siapa lah. Kadang yang terbaca tu ada rezeki datang lah, bukan sombong. Kadang-kadang tu terlupa, dah tua-tua ni lupa. Tuan ya. Bila lepas ni saya akan kaji baca WhatsApp ni sebab orang saya ni jemput pakai WhatsApp. Wallahu alam. Habis tuan ya. Ada lagi puan. Kita berhenti kat sini lah. Yang penting tuan-tuan kita apa? Hari ke hari kita cuba baiki diri kita, baiki mutu kehidupan kita lah. Padahal kita hubungan kita dengan Allah, dengan masyarakat kita baikilah. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Aqulu qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبي محمد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق اولادنا بالنجاح في كل امتحان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة امرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير اكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر انك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab.